Ya, selamat pagi semua. Semua boleh duduk di tempat masing-masing. Alif, duduk balik kat tempat kamu. Cikgu hanya akan tunggu semua dah diam baru cikgu mulakan kelas. Kelas, dah berapa hari agaknya tak hujan? Dah seminggu? Ya, kalau kat tempat cikgu dah dekat seminggu setengah sudah belum hujan. Ya, kalau kita panas kita akan berpeluh kan. Tengok cikgu pun sedang berpeluh. Kamu semua pun panas ke? Ya, Alif? Tidur pun panas? Tidur pun berpeluh? Oh, sebab rumah kamu tak ada aircon. Ya, kelas. Kalau kita berpeluh, apa yang kita boleh gunakan untuk mengelak peluh? Ya, betul Sapura. Kita boleh gunakan sapu tangan. Sebab apa kita gunakan sapu tangan untuk mengelak peluh? Ya, betul Alif. Sebab dia boleh mengeringkan peluh. Macam mana sapu tangan mengeringkan peluh ni? Ya, Huijin? Oh, betul. Sebab sapu tangan dia boleh menyerap air. Apa kata kalau cikgu gunakan plastik, cikgu nak keringkan peluh boleh? Ya, kelas. Betul semua pandai. Tak boleh. Siapa boleh beritahu cikgu sebab plastik tak boleh keringkan peluh? Ya, betul Fisha. Ya, sebab plastik adalah bahan yang tidak menyerap air. Kelas, kalau cikgu tak bawa sapu tangan hari ini tapi cikgu nak mengelap peluh, apa yang cikgu boleh gunakan untuk nak lap peluh? Ya, betul Ci. Cikgu boleh gunakan kertas tisu. Lengan baju? Boleh, lengan baju dia diperbuat daripada kain. Dia boleh menyerap peluh. Tetapi kalau kita lap peluh dengan lengan baju, nanti lengan akan menjadi kotor. Ya, dengan tangan kurang baik kalau tangan. Sebab tangan kita ada kuman-kuman. Ya, boleh. Boleh juga lap dengan tuala. Ya, betul tu, Alif. Ya, tadi kelas. Perhatian kelas. Ya, Ali. Duduk balik kat tempat kamu. Ya, kelas. Tadi cikgu sudah memperkenalkan kepada kamu pelbagai objek kan? Ada beg plastik, ada sapu tangan, ada yang kata tuala dan banyak lagi bahan yang kamu rasa boleh mengelak peluh lah. Dalam kehidupan kita boleh berjumpa dengan pelbagai bahan yang menyerap air dan tidak boleh menyerap air, betul tak? Ya, betul. So, topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah topik penyerapan. Ya, betul kelas. Semua dah bersedia? Semua sudah bersedia untuk kelas hari ini? Ya, bagus tu. Semua sudah bersedia. Cikgu akan mulakan kelas. Dan sekarang tengok kepada slide yang cikgu tunjukkan. Apa yang kita akan belajar hari ini, kelas? Okey, kumpulan 1, baca yang pertama. Okey, mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dengan menjalankan penyiasatan. Baik. Okey, kumpulan 2. Mengelaskan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Bagus, kumpulan 2. Kumpulan ketiga. Baca untuk yang ketiga.
Ya, memelihara keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan dengan menjalankan penyiasatan. Ya, bagus kumpulan 3. Kumpulan 4. Baca untuk yang keempat. Menyatakan kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dalam kehidupan. Bagus kumpulan 4. Okey, sekarang kumpulan 5. Ya, betul kumpulan 5. Baca untuk yang kelima. Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air. Okey, kumpulan yang keenam. Kumpulan yang keenam, baca untuk yang keenam. Ya, bagus. Menjelaskan perhatian tentang keupayaan bahan menyerap air melalui rakaran penulisan, teknologi maklumat komunikasi atau melalui lisan. Kelas, benda yang kita nak belajar hari ini sangat menarik dan cikgu telah menyediakan banyak aktiviti untuk kamu. Ya, semua nak buat aktiviti tak? Nak? Ya, bagus, semua sudah bersedia untuk nak buat aktiviti untuk kita belajar hari ini. Ya, bagus. Kalau nak buat aktiviti, kamu kena berjanji dengan cikgu sewaktu membuat aktiviti, kamu tidak boleh menjerit-jerit, tak boleh buat bising yang terlampau. Kamu boleh berbincang tetapi jangan membuat bising yang melampau. Dan sepanjang aktiviti, kena ikut arahan cikgu boleh. Sebab aktiviti yang kita nak buat hari ini sangat menarik kan? Semua dah tengok video yang cikgu uploadkan dekat Google Classroom, betul tak? Ya, pandai semua. Ya, 2 aktiviti tu kita akan jalankan hari ini. Semua nak buat? Okey. Sekarang, masuk ke dalam kumpulan masing-masing dan duduk dalam kumpulan sendiri dalam masa 10 saat. Semua kumpulan dah bersedia? Ya, okey. Sekarang kita akan menjalankan aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti video tu. Yang kamu nampak aktiviti tu apa namanya? Ya, betul Enid. Aktiviti testing 1, 2, 3. Dan aktiviti ini kita akan uji bahan. Kita akan uji keupayaan objek menyerap air. Dan sekarang nanti cikgu akan agihkan bahan uji kepada kamu. Dan kamu kena menjalankan penyiasatan dengan langkah pertama, kamu ambil bahan, kamu menitis 3 titis air yang berwarna ke atas bahan yang hendak diuji. Dan kamu biarkan bahan itu selepas 1 minit dan melakukan pemerhatian terhadap titisan air yang kamu titiskan dekat bahan tu, sama ada titisan air itu diserap oleh objek ataupun tidak diserap oleh objek. Faham tak? Senang cerita, ambil bahan, titis air dekat bahan, tengok air tu diserap atau tidak. Okey. Kemudian selepas pemerhatian tu, kamu mengelaskan objek ke dalam 2 kotak. Iaitu kotak A untuk objek yang menyerap air, betul. Dan kotak B untuk objek yang tidak menyerap air. Sekarang ketua kumpulan keluar ke hadapan untuk mengambil bahan-bahan. Okey, kumpulan 1, kumpulan apple nak ambil bahan. Okey, sama-sama. Okey, untuk kumpulan 2, kumpulan rambutan. Okey, sama-sama. Kumpulan 3, ketua kumpulan oranye. Ya, okey, sama-sama. Kumpulan yang keempat, kumpulan tembikai mana? Baik, sama-sama. Kumpulan yang kelima, kumpulan durian. Kumpulan yang keenam. Okey, ambil. Dan sebelum kamu menjalankan aktiviti untuk titis air tu,
pastikan tadi yang dah ambil kain lapik dekat meja masing-masing. Kita nak elakkan air tu tertumpah dan membasahkan meja. Okey, sekarang cikgu berikan masa untuk kamu membuat aktiviti ini. Kelas, semua dah menjalankan penyiasatan? Ya, bagus. Tepuk semangat. Okey, baik. Semua kekal dalam kumpulan masing-masing. Dan tadi sudah menjalankan pemerhatian, betul tak? Ya, bagus. Ya, selepas menjalankan pemerhatian tu, kamu dah menggelaskan dua objek ke dalam kotak kan? Kotak A untuk yang bahan yang boleh menyerap air dan kotak B untuk bahan yang tidak boleh menyerap air. Sekarang kita dah tahu kan apa bahan yang boleh serap air dan bahan yang tidak boleh serap air. Dan cikgu nak kamu menjalankan aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti Yes, I talk, you listen. Ya, dalam aktiviti ini, setiap kumpulan akan membentangkan hasil penyiasatan itu kepada rakan yang lain. Dan di sini ada dua pusingan. Untuk pusingan yang pertama, kumpulan mana akan menjadi pembentang? Angkat tangan. Kumpulan 1, kumpulan 3 dan kumpulan 5 akan menjadi pembentang. Apa yang harus pembentang buat? Ya, membentangkan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air kepada pendengar. Pusingan 1, kumpulan mana yang akan menjadi pendengar? Kumpulan 2, kumpulan 4 dan kumpulan 6. Sekarang cikgu akan berikan masa kepada kumpulan-kumpulan semua untuk membentangkan dan mendengar kepada pembentangan rakan-rakan. Pembentangan boleh mula sekarang. Dan tanya kepada kumpulan pembentang, yang cikgu nampak kamu boleh membentangkan hasil penyiasatan itu dengan baik kepada rakan-rakan. Berikan tepukan kepada kumpulan pembentang. Sekarang untuk pusingan yang kedua, siapa akan menjadi pembentang? Dan siapa akan menjadi pendengar? Sudah bersedia ke semua? Bagus semua. Boleh mulakan pembentangan sekarang. Tanya kepada kumpulan pembentang, semua membentangkan dengan baik hasil penyiasatan kepada rakan-rakan. Betul tak kumpulan pendengar? Ya, bagus. Sangat jelas pembentangan kamu. Selepas pembentangan ini, banyak yang kamu tahu kan tentang objek apa yang boleh menyerap air dan objek apa yang tidak boleh menyerap air. Sekarang, semua orang dah dapat lembaran kerja kan? Cikgu nak kamu semua membuat laporan ringkas dengan mengisi lembaran kerja ini. Kamu lengkapkan nama, kelas dan tarikh. Kemudian, kita akan pergi satu bahagian demi satu. Semua tulis nama, kelas dan tarikh sekarang. Okey, semua dah tulis nama, tarikh dan kelas. Sekarang kita pergi ke bahagian satu, iaitu bahagian tujuan penyiasatan. Betul. Kelas, siapa boleh beritahu cikgu apakah tujuan kita menjalankan penyiasatan? Ya, betul Nayi. Tujuan kita menjalankan penyiasatan adalah untuk menguji kebolehan bahan menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Pergi ke bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua adalah bahagian bagus, bahan yang diuji. Ingat lagi tak tadi bahan yang kamu uji semua? Ya, kamu boleh isikan bahan tersebut ke dalam ruangan yang disediakan. Kita teruskan kepada bahagian yang ketiga, iaitu bahagian pemerhatian. Okey, di bahagian ini,
kamu nampak kan ada dua kumpulan bahan, iaitu yang pertama bahan yang boleh menyerap air, dan yang kedua bahan yang tidak boleh menyerap air. Di sini kamu isikan bahan, isikan sifat bahan tersebut mengikut pemerhatian kamu dalam penyiasatan tadi. Okey, boleh berbincang bersama kumpulan. Semua dah mengisi semua maklumat di template laporan ini. Ya, ketua kumpulan boleh kutip semua lembaran kerja rakan-rakan dan pulangkan semua bahan itu kepada cikgu sekarang. Kemas meja dulu. Aktiviti tadi seronok tak? Ya, seronok. Bagus. Selepas aktiviti tadi, kita dah pandai mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air, betul? Dan kita dah pandai mengelas objek berdasarkan sifatnya yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Bagus semua. Dan sekarang kita akan teruskan ke aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti jalur mana paling power. So, kamu dah boleh melihat kan jalur yang cikgu sediakan. Apakah jalur yang pertama ini? Bagus Aisyah. Jalur yang pertama ini jalur kain. Jalur yang kedua? Ya, bagus Nasri. Jalur ini jalur kertas tisu. Dan jalur yang ketiga ini siapa tahu? Ya, bagus Pang. Jalur surat khabar. Dan apa yang kita nak buat terhadap jalur ini? Betul, kita nak uji keupayaan jalur ini menyerap air. Ketiga-tiga jalur ini adalah bahan yang boleh menyerap air. Bagus. Sama juga kekal di kumpulan tadi. Kamu semua dah bersedia nak menjalankan aktiviti ini? Ya, bagus semua. Ketua kumpulan datang ke hadapan untuk mengambil bahan dengan cikgu sekarang. Yang lain kekal di kumpulan masing-masing dan bersedia untuk menjalankan aktiviti ya. Semua kumpulan sudah mendapat bahan kan, iaitu jalur, bika dan air berwarna. Sekarang dengar kepada penjelasan cikgu. Langkah pertama untuk menjalankan aktiviti ialah celupkan jalur, ketiga-tiga jalur ke dalam air dan perhatikan penyerapan air oleh jalur ini selama 1 minit. Dan selepas 1 minit, apa yang kita buat? Ya, semalam cikgu dah pesankan semua mesti membawa pembaris hari ini. Dan kita hendak menggunakan pembaris untuk mengukur ketinggian air yang diserap oleh jalur ini. Dan selepas kita ukur, apa yang kita hendak buat? Kita dah tahu berapa cm air tu serap. Kita isikan ketinggian itu dalam bentuk cm ke dalam lembaran kerja yang cikgu akhirkan tadi, ke dalam jadual ini. Dan soalan perbincangan nanti kita akan bincang sama-sama. Semua sudah bersedia untuk menjalankan aktiviti? Ya, bagus. Boleh mulakan sekarang. Baik kelas. Semua dah menyelesaikan penyiasatan tadi? Okey. Semua dah mencatat ketinggian air yang diserap oleh objek? Siapa ada masalah? Okey, kumpulan 5 belum siap. Kita tunggu sekejap lagi. Kumpulan 5 dah siap ke belum? Okey, sudah siap semua. Dan semua sudah dapat data ketinggian air yang diserap, betul? Baik, sekarang kita teruskan kepada soalan perbincangan. Siapa boleh bacakan untuk cikgu soalan perbincangan yang pertama? Okey, Hakimah. Soalan yang pertama. Jalur manakah yang boleh menyerap air yang paling banyak? Baik kelas. Siapa ada jawapan untuk soalan perbincangan ini? Nadia. Apakah jawapan kamu? Oh, jalur kertas tisu. Okey, ada siapa yang mendapat jawapan yang berbeza dengan Nadia tak? Baik.
Semua dapat jawapan yang sama kan? Jalur kertas tisu menyerap air yang paling banyak dalam masa 1 minit. Okey, untuk soalan yang kedua, siapa boleh bacakan untuk kelas? Ang, sila bacakan. Jalur manakah yang menyerap air paling sedikit? Okey, kumpulan mana ada jawapan untuk soalan ini? Kumpulan 1, jalur kain. Jalur kain yang menyerap air paling kurang dalam masa 10 minit. Ada kumpulan lain yang mendapat jawapan yang berbeza? Okey, bagus. Semua kumpulan dapat jawapan yang sama di mana jalur kain menyerap air yang paling kurang dalam masa 1 minit. Sekarang kita lihat kepada soalan yang ketiga. Semua sekali kelas baca soalan yang ketiga. Susun objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Berdasarkan ketinggian air yang diserap tadi, kamu susun objek manakah yang menyerap air paling kurang sehingga objek yang menyerap air paling banyak. Boleh kelas? Okey, sudah siap. Kumpulan mana yang ingin beritahu kepada cikgu jawapan kumpulan? Kumpulan 5. Okey, bacakan jawapan kamu. Oh, objek yang menyerap air paling kurang ialah kertas tisu. Minta maaf, ialah jalur kain diikuti dengan jalur surat khabar dan yang paling banyak menyerap air jalur kertas tisu. Okey, tepat sekali. Baik, ketua kumpulan, kumpulkan semua bahan tadi dan pulangkan kepada cikgu. Bersihkan meja semua dan duduk balik di tempat masing-masing. Kita nak pergi ke aktiviti yang seterusnya. Baik kelas, selepas aktiviti yang kita buat tadi, sekarang kita juga dah pandai, kita dah tahu tentang keupayaan objek menyerap air. Baik, sekarang lihat kepada skrin yang cikgu tayangkan. Apa yang kamu nampak dalam skrin ini? Ada 2 kumpulan objek kan? Ya. Apakah kumpulan objek tersebut? Ya, betul. Betul, Ali. Kumpulan objek tidak boleh menyerap air dan kumpulan objek yang menyerap air. Kita tahu kan, sebenarnya dalam kehidupan kita, objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air ada kepentingannya sendiri. Dan sekarang kita akan bincangkan satu persatu berkaitan objek tersebut. Kita mulakan dengan objek yang tidak menyerap air. Lihat kepada gambar yang pertama, iaitu apa yang ditunjukkan dalam gambar yang pertama untuk bahagian objek yang tidak menyerap air. Ya, sarung tangan. Siapa boleh beritahu cikgu fungsi sarung tangan? Ya, betul Jason. Fungsi sarung tangan adalah untuk melindungi tangan kita daripada basah. Bila kita gunakan sarung tangan biasanya? Ya, betul Feng Chen. Kita gunakan sarung tangan sewaktu mencuci pinggan. Okey, kita lihat kepada gambar yang kedua, iaitu kasut yang diperbuat daripada bahan. Ya, diperbuat daripada getah. Dan kasut ini adalah kalis air, betul tak? Ya, betul. So, apa fungsi kasut ini? Biasanya siapa yang memakai kasut ini? Oh, Baharudin. Bapa kamu memakai kasut ini sewaktu kerja ke? Apa pekerjaan bapa kamu? Oh, bapa kamu bekerja sebagai petani. Dan dia memakai kasut ini sewaktu bila?
Oh, betul tu. Sewaktu dia turun ke ladang yang basah. Dan selepas dia memakai kasut ini dan dia kembali, waktu dia tanggal kasut tu, kaki dia basah tak? Tak basah. Sebab kasut ini melindungi kaki dia daripada dibasahi dengan air. Betul semua. Dan gambar yang ketiga ialah payung. Betul semua. Semua orang biasa guna payung kan? Ya, betul. Bila kita guna payung? Ya, betul Safina. Kita guna payung sewaktu panas. Untuk kita nak mengelakkan pancaran matahari terus kepada kita kan? Dan bila lagi kita gunakan payung? Ya, betul Sharifah. Kita gunakan payung sewaktu hujan. Dan apa fungsi payung ini sewaktu hujan? Ya, bagus Aina. Fungsi payung adalah untuk melindungi kita daripada dibasahi air hujan. Sekarang kita melihat kepada kumpulan bahan yang kedua, iaitu gambar yang pertama apa dia? Mop. Ya, betul Henyi. Apa yang selalu bila kita gunakan mop ini? Okey, untuk mengemop air di atas lantai. Ya, kalau air tu di atas lantai dan kita tidak sengaja pijak air tu, mungkin kita akan tergelincir kan. So, pentingnya mop untuk mengeringkan lantai yang basah. Dan gambar yang kedua ini boleh nampak yang putih-putih ni. Oh, betul Syafira, betul Syakimah. Ya, ini adalah kapas. Bila kita gunakan kapas keras. Ya, betul Isen. Kita gunakan kapas untuk mengelap luka. Dan kalau biasanya kita nampak doktor guna kapas, dia rendam dalam iodin dan dia lap kepala luka kita kan, untuk nak hilangkan bakteria di bahagian luka. Iodin? Siapa tak tahu iodin? Oh, banyak yang tak tahu. Iodin ini sejenis larutan yang berwarna kuning yang kita boleh lap di bahagian luka untuk kita menghapuskan kuman di luka. Dan dia ada iodin tu dalam bentuk cecair, iaitu dalam macam air. So, kapas ini dia rendam masuk iodin, dia akan serap iodin tu dan kita boleh lap di luka. Sebab kapas ini sifat dia menyerap air, betul. Dan gambar yang terakhir ialah tuala. Saya percaya semua setiap hari kita guna tuala, betul tak? Ya, kelas. Kita gunakan sewaktu selepas mandi untuk mengeringkan badan. Bagus semua. Nampaknya semua dah tahu kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air kan? Ya, betul. Bagus. Semua objek di keliling kita ada kepentingannya tersendiri. Berikan perhatian kepada cikgu sekarang. Apa yang kita biasa gunakan untuk mencuci pinggan mangkuk selepas kita makan di rumah? Ya, kita gunakan apa? Kita gunakan sabun dan kita juga gunakan air. Ada siapa yang ibunya gunakan sarung tangan sewaktu cuci pinggan tak? Ya, ada. Oh, betul tu sebab nak elakkan tangan basah kan? Lagi? Kita gunakan apa untuk cuci pinggan? Ya, betul. Kita gunakan juga span untuk mencuci pinggan. Ya, bagus. Sebab lagi satu, kita gunakan sarung tangan ini, kita nak elakkan daripada sabun yang bersifat menghakis ini. Okey. Pernah kamu fikir tak, sebab banyak orang yang biasa gunakan sarung tangan dan dia pegang span untuk mencuci pinggan kan? Kalau kita gabungkan span dan sarung tangan getah ini, dan kita boleh mencuci pinggan tanpa perlu memegang span. So, kita akan lebih mudahlah kita nak cuci pinggan, betul kelas? Ya,
Bagus. So sekarang kita akan cuba untuk merekap cerita satu objek, satu alatan yang kita boleh gunakan untuk mencuci pinggan, iaitu semua dah lihat kepada video cikgu kan? Ya, betul. Iaitu Little Helping Hands. Lepas tu kalau dalam video tu cikgu pun ada tunjukkan proses untuk menghasilkan Little Helping Hands. Ya, ada siapa-siapa yang dah cuba aktiviti ni ke di rumah? Oh, belum sempat sebab tak tahu kan apa sebenarnya yang nak dibuat kan? Okey. Tak apa, sekarang cikgu akan terangkan kepada kamu mengenai cara untuk menghasilkan Little Helping Hands, dan nanti kamu boleh menghasilkannya bersama dengan ahli keluarga, dan kamu boleh gunakan Little Helping Hands ini untuk membantu ibu mencuci pinggan. Ada siapa yang ibunya gunakan sarung tangan sewaktu cuci pinggan tak? Ya, ada. Oh, betul tu sebab nak elakkan tangan basah kan? Lagi? Kita gunakan apa untuk cuci pinggan? Ya, betul. Kita gunakan juga sponge untuk mencuci pinggan. Ya, bagus. Sebab lagi satu, kita gunakan sarung tangan ini, kita nak elakkan daripada sabun yang bersifat menghakis ini. Okey. Pernah kamu fikir tak, sebab banyak orang yang biasa gunakan sarung tangan dan dia pegang sponge untuk mencuci pinggan kan? Kalau kita gabungkan sponge dan sarung tangan getah ini, dan kita boleh mencuci pinggan tanpa perlu memegang sponge. So, kita akan lebih mudahlah kita nak cuci pinggan, betul kelas? So, sekarang kita akan cuba untuk merekap cerita satu alatan yang kita boleh gunakan untuk mencuci pinggan, iaitu semua dah lihat kepada video cikgu kan? Ya, betul. Iaitu Little Helping Hands. Kalau dalam video tu cikgu pun ada tunjukkan proses untuk menghasilkan Little Helping Hands. Ya, ada siapa-siapa yang dah cuba aktiviti ni ke di rumah? Oh, belum sempat sebab tak tahu kan apa sebenarnya yang nak dibuat kan? Okey. Tak apa, sekarang cikgu akan terangkan kepada kamu mengenai cara untuk menghasilkan Little Helping Hands, dan nanti kamu boleh menghasilkannya bersama dengan ahli keluarga, dan kamu boleh gunakan Little Helping Hands ini untuk membantu ibu mencuci pinggan. Dengan elok-eloknya, langkah untuk menghasilkan Little Helping Hands yang pertama, kamu pakai sarung tangan, kemudian kamu letakkan tapak tangan di atas sponge. Selepas itu, kamu lukis tapak tangan di atas sponge dengan menggunakan pensel, dan kemudian mengikut garisan yang kamu lukis tu, kamu potong dan kamu keluarkan dan lekat di sarung tangan tersebut. Kamu boleh gunakan juga pelekat yuhu atau apa-apa pelekat yang sesuai. Tapi jika kamu gunakan pelekat yang macam hot glue gun tu, yang panas-panas tu, kamu mesti minta bantuan daripada orang yang lebih dewasa, sebab takut nanti terlecur tangan kamu. Dan itu sahaja, Little Helping Hands telah dihasilkan. Kelas kita sudah sampai di penghujungnya. Sekarang kita melihat kepada objektif kelas kita. Ya, semua kita dah capai. Dan ada siapa-siapa yang ada persoalan tentang kelas tadi? Ada yang nak tanya ke? Okey, bagus. Ada. Kalau kamu dah ada soalan, cikgu akan tanyakan soalan. Boleh? Okey, kelas. Adakah anda rasa gembira dalam menjalankan aktiviti sebentar tadi? Ya, gembira sebab kamu dapat melihatkan sendiri proses macam mana air tu dapat diserap. Kamu sendiri dapat pegang-pegang semua bahan tu, dan kamu sekarang semua dah tahu sifat bahan itu kan? Ya, bagus semua. Dan cikgu nak tanya, apakah pengetahuan baru yang telah anda pelajari hari ini? Siapa nak jawab? Angkat tangan.
Okey, Paywen. Apakah pengetahuan baru yang kamu belajar hari ini? Oh, bagus. Kamu dapat membezakan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Okey. Siapa lagi ada nak memberi jawapan? Bagus, Aisyah? Ya, betul. Kamu dah tahu kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Okey, siapa lagi nak cuba? Okey, Faiz, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Okey, kamu tahu sapu tangan adalah objek yang boleh menyerap air. Ada sesiapa lagi yang ingin mencuba? Apa yang pengetahuan baru yang telah kamu pelajari hari ini? Okey, Jawan. Okey, kamu dah tahu langkah-langkah mencipta Little Helping Hands ini yang kamu nak cuba bersama keluarga. Baik, bagus semua. Dan adakah kamu rasa kamu semua yang lain ingin mencuba untuk menghasilkan Little Helping Hands? Ya, Abu. Apa masalah kamu dengan penghasilan Little Helping Hands ini? Oh, okey. Kamu ada sarung tangan. Tetapi kamu tak ada span. Okey, tapi tak ada masalah kalau kamu tak ada span. Sebenarnya kamu boleh gantikan dengan objek lain yang menyerap air. Dan sebab contohnya kalau tak ada span, kamu boleh gantikan dengan kain sebab kain pun boleh mengelap pinggan kan? Ya, kelas, cikgu nak kamu semua kreatif untuk mencari penyelesaian kalau kamu menghadapi masalah. Contohnya kekurangan bahan ke dan apa masalah lain lah. Tapi sementara itu kamu boleh bincang dengan cikgu. Dan cikgu kita akan bincang bersama-sama untuk mencari alternatif untuk mereka cipta sesuatu. Kan sebab cikgu pun tak tentukan kamu mesti gunakan span baru kamu boleh menghasilkan Little Helping Hands. Dan banyak lagi sebenarnya kreativiti di sebalik penciptaan Little Helping Hands ini. Dan kamu boleh cuba pelbagai bahan untuk didekatkan pada sarung tangan. Dan kamu boleh melihat kesesuaian bahan tersebut. Dan nanti semua dah cuba, nanti bagi tahu cikgu ya boleh. Dan minggu depan cikgu nak kamu semua bawakan Little Helping Hands yang kamu sediakan bersama ahli keluarga di rumah. Dan kita akan lihat satu persatu. Kita akan pamerkan kepada rakan-rakan hasil kerja masing-masing, boleh? Okey, bagus semua. Cikgu berharap kamu semua gembira hari ini. Dan pada kelas yang akan datang nanti, saya percaya kita akan ada lagi banyak aktiviti yang menarik seperti hari ini. Boleh kelas? Cikgu sangat berpuas hati dengan prestasi kamu semua. Dan semua pun rasa gembira dapat belajar benda baru kan? Bangun kelas. Terima kasih semua. Okey, sama-sama duduk balik bersedia untuk kelas yang seterusnya.